أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم طول أعمارنا وصحح أجسادنا وثبت إيماننا ووسع أرزاقنا وحسن أخلاقنا ونور قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أهل الخير، واجعلنا من أهل البركة، واجعلنا من أهل المغفرة، واجعلنا من أهل الجنة، واجعلنا من أهل الفردوس الأعلى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل مجلسنا هذا مجلسا مباركا لأصحابنا وأهلينا وجيراننا وضيوفنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Amin ya Rabbal Alamin. Thank you, Brother Muhammad Arif Hilmi, for the dua recitation. Inshallah, there will be 4 sessions held for today's program. The first session is the highlight of this program, which there will be a talk on life of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, delivered by our respective speaker, Ustaz Ahmad Waizuddin bin Rusli. Next, there will be a Q&A session between the speaker and the attendees. All of you may ask your questions in the chat box for the Zoom meeting and the comment section for live YouTube session. Moving on to the next session, there will be a quiz competition for all the students to be part of. For your information, the top 5 scorers will be picked as the winners. Regarding that, all of you are encouraged to pay your full attention during the talk session and Q&A session to be able to answer each question precisely. For the last part of the program, we will announce the winners to all of you, and a photography session will be done virtually as the closure of this program. Everyone in the Zoom meeting is encouraged to turn on your cameras later. To proceed with our program today, we respectfully invite Ustaz Ahmad Waizuddin bin Rusli, the speaker of Prophet's Diary, to deliver his talk. The floor is all yours. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Thank you for our speakers. Sister, if I'm not mistaken, Adriana Sophia, right? Okay. So I will continue my talk with Malay to have a good feel with our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay. So pertama sekali, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'ul 'alim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Okay, Ustaz nak pastikan yang Ustaz punya suara jelas pada semua? Yes, yes. Okay. So, pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada pihak penganjur program iaitu Mahalah Umamah, especially HRC, sudah HRC mana ni tinggal? Puteri Balkis. Puteri Balkis, yes. Puteri Masih welfare. Dan welfare kan? Okay. So, yang dihormati Ustazah Fatimah dan fellow-fellow yang berada dalam kita punya Zoom hari ini, dan saudara-saudari pelajar-pelajar CFS yang berada di mahalah ataupun di rumah sekalian, saya ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban di kita punya talk hari ini. Dan seperti yang diberikan ialah tajuk hari ini ialah lebih kepada life of our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita tak lupa juga iaitu hari ini adalah hari 12 Rabiul Awal, bersamaan dengan hari ini ialah 19 hari bulan Oktober, iaitu hari atau dzikra limaulidina ataupun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey.
Dan sebelum Ustaz akan pergi lebih jauh, Ustaz nak share skrin dahulu. Kalau tak korang macam mungkin asyik tengok muka Ustaz je kan. Boring pula. Tak ada benda yang menarik. Okay, so Ustaz punya skrin adakah telah ditayang untuk korang atau belum? Ada kan? Process. Okay. So, bismillahirrahmanirrahim. Ustaz telah macam orang kata ubah sikit pada segi tajuk. Kenapa? Sebab sebelum kita pergi tahu lebih jauh berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW dan kehidupan beliau, iaitu kita kena kenali dulu siapakah Nabi Muhammad SAW. Okey. Dan sebagai mukaddimah, Ustaz nak persoalkan ataupun Ustaz nak tanya beberapa soalan untuk diri kita ataupun untuk kita punya kehidupan kita sekarang. Okey, iaitu kita tengok poin yang pertama saya tulis iaitu nikmat kehidupan sekarang. Ustaz nak tanya, tengok nikmat kita iaitu Ustaz akan bagi banyak benda-benda yang kita rasa benda ni biasa, tapi hakikatnya ia adalah nikmat yang datang daripada seorang yang telah capai dia punya targetnya untuk kita. Itu pertama sekali kita tengok nikmat kita dapat berada dalam teknologi yang sekarang ini, iaitu kita dapat berzoom lah, biasa kita panggil Google Meet kan, berzoom, ber-YouTube kan, dan apa lagi, dan kita dapat berada dalam bangunan yang cantik, dan kita dapat menjadi seorang mahasiswa dan mahasiswi dalam universiti, iaitu Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, dan kita dapat gelaran sebagai seorang yang Muslim. Kita juga dapat duduk bawah negara yang mempunyai perlembagaan iaitu mengatakan Islam adalah agama rasmi untuk negara Malaysia, dan kita dapat menunaikan solat dengan tenang, dapat menunaikan ibadat-ibadat kita dengan tenang, dapat makan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim dengan tenang. Kita dapat banyak-banyak lagi nikmat. Ini Ustaz hanya mention beberapa nikmat sahaja yang kita dikategorikan, orang kata sebahagian yang kita tak rasa benda ni, tapi hakikat tu itu adalah satu nikmat yang datang daripada satu perjuangan yang besar, iaitu daripada Nabi Muhammad SAW. Jadi poin yang kedua ialah siapa yang membawa perubahan ini ialah Nabi Muhammad SAW. Kita tengok dulu sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW, macam mana atau bagaimanakah kehidupan manusia pada waktu itu. Kalau kita tengok pada zaman dulu, kalau satu keluarga itu, lahirnya pada satu keluarga itu seorang kanak-kanak perempuan, apa yang akan berlaku? Mereka akan rasa itu adalah satu benda yang memalukan. Kenapa? Sebab dikata bila mana lahirnya seorang perempuan, maka akan hancurlah keluarga itu. Kenapa? Sebab dalam i'tiqad diorang ialah bila lahirnya seorang kanak-kanak perempuan, maka keluarga itu akan tak ada kekuatan, contoh tak ada anak lelaki dan sebagainya, tak ada orang yang mak mewarisi, malah anak perempuan itu menjadi macam satu bahan yang boleh diwarisi pada orang lain. Perempuan, orang yang perempuan ni boleh jadi satu bahan untuk diwariskan dalam harta-harta sekali dengan harta-harta. Faham tak? Jadi hak wanita tak terbela. Dari segi sistem penghambaan, ada hamba, ada yang yang dikategorikan sebagai orang yang berpangkat dan sebagainya. Maka itulah adalah zaman kehidupan sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW. Okay? Dan apabila datangnya Nabi Muhammad SAW, maka apa yang telah berlaku, maka berubahlah semua benda ini. Tapi sebab itulah kita kena selalu ingat bahawa Nabi Muhammad SAW banyak sangat-sangat dia punya perjuangan itu. Dia datang dengan satu benda iaitu nama Al-Islam, iaitu satu benda yang orang semua dah orang kata awal-awal lagi reject benda ni. Sebab apa? Sebab dia tahu dia akan membuat banyak sangat perubahan dalam kehidupan manusia ini. Tapi tengoklah sekarang, hasil daripada usaha Nabi Muhammad SAW, apa yang kita ada? Kita dapat satu orang kata empire yang besar yang dinamakan sebagai Al-Islam. Kita dapat hidup dalam keadaan aman, damai, tak ada apa-apa pergaduhan. Kita dapat sama ratakan antara satu sama lain. Okey?
So tengoklah kita dapat naikkan nama universiti kita. Universiti kita apa? Kalau tak ada Nabi Muhammad SAW, maka universiti kita tak akan ada nama Islam ni. Dia akan contoh Universiti Antarabangsa Malaysia sahaja. Tu pun tak tahu apa yang berlaku dalam ni. Mungkin awak sendiri pun tak tahulah beragama apa. Kan? Kalaulah katakanlah awak beragama Kristian, beragama Buddha dan sebagainya kan. So apa yang kita tengah buat? Kita tak tahu hidup kita macam mana. Teratur ataupun tidak. Kan? Dizalimi ataupun tidak. Itu adalah perubahan yang dibawa oleh Islam dan perubahan yang telah hasil daripada perjuangan Nabi Muhammad SAW. Okey, ini adalah sedikit sebanyak yang saya nak urai. Seterusnya adalah berkaitan dengan menyambut Maulid Rasul SAW. Menyambut Maulid ni macam kita tahulah, banyak isu-isu yang berkaitan, banyak perkara-perkara yang orang kata tak boleh sambut, benda ni bid'ah, Nabi tak pernah buat dan sebagainya. Memang Nabi tak pernah buat sebab Nabi masih hidup. Kenapa dia nak sambut dia punya kelahiran dia? Dia hanya buat apa pada hari kelahiran dia, iaitu dia akan puasa. Iaitu sebab Nabi Muhammad SAW, kalau kita tengok tarikh 12 Rabiul Awal pada tahun 500, pada tahun berapa dah? Lagi Ustaz akan pergi pada next slide. Kalau Ustaz explain banyak nanti basi pula Ustaz macam slide lepas ni kan. Okey. So nak katanya ialah apa? Nabi Muhammad jatuhnya lahir Nabi Muhammad ialah pada hari Isnin. Tapi apa Nabi Muhammad buat? Hanya puasa hari Isnin sahaja dan banyakkan berdoa. Itu cara Nabi Muhammad SAW menyambut hari kelahirannya. Jadi kita ni sebagai umat Islam orang kata nak menghargai seorang yang telah banyak membuat perubahan dalam diri kita, banyak membuat perubahan dalam dalaman kita sendiri, maka kita perlulah untuk menyambut. Kenapa? Kalaulah katakanlah kita, Ustaz bagi 2 tahun ke 3 tahun je, kita tak payah sambut Maulid Rasul. Awak tengoklah awak punya generasi lepas tu akan jadi macam mana. Tak kenal Nabi, tak kenal siapa yang membawa Islam itu sendiri. Malah tak kenal pun Nabi lahir dekat mana dan sebagainya. Sebab itulah kita buat hari Maulid Rasul ini sebagai apa? Untuk orang kata refresh balik kita punya minda, refresh balik kita punya fikiran tentang siapakah Nabi. Nak sedarkan diri kita yang kita ni walau bagaimanapun nak pergi jauh sekali mana pun, kena ingat ini adalah hasil usaha titik-peluh Nabi Muhammad SAW. Okey, jangan main-main. Bukan benda yang senang. Okey. Jadi kalau ada yang kata Maulid ni bid'ah, Nabi tak pernah usahanya, jadi kita anggap apa yang kita buat ini adalah untuk mengingati Nabi Muhammad SAW. Lainlah kalau kita menyambut Maulid ini dengan perkara-perkara yang orang kata yang melalaikan dan sebagainya. Yang tu memang betul lah, kita kena halang. Tapi sekarang ni kita buat ni untuk apa? Untuk dekatkan untuk kenalkan diri kita ni lebih rapat kepada Nabi Muhammad SAW. Kan kalau kita tahu kan macam mana? Tak kenal maka tak cinta. Jadi kalau kita tak kenal Nabi, macam mana kita nak cintakan Nabi? Kan? Benda jelas dan kita selalu guna benda ni dalam kita punya ayat-ayat kita seharian kita kan. Okey? Seterusnya ialah bagaimana kita ataupun bagaimana nak cinta pada Nabi Muhammad SAW. Inilah yang kita nak masuk. Of course lah, pertama sekali kita kena kenal siapakah Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua, kita kena tahu macam mana cara Nabi Muhammad SAW membesar daripada peringkat ke peringkat, dari macam mana Nabi Muhammad SAW dapat turunnya wahyu dan sebagainya. Itu adalah explanation yang panjang, cuma saya akan ambil berkaitan dengan kepribadian Nabi Muhammad SAW dan saya akan tarik sikit berkaitan dengan hasil daripada didikan Nabi Muhammad SAW kepada umat-umat pada waktu itu dan perbezaan dengan umat waktu itu dengan kita punya bersama sekarang. Saya akan ulah benda macam itulah lebih kurang. Okey. So ini sebagai mukadimah yang ringkas. Okey. Seterusnya ada satu hadis iaitu berkaitan dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, iaitu yaitu Anil Arbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighah wa jalat minha al-qulub wa dharafat minha al-uyun faqulna, iaitu sahabat maka berkata kepada Rasulullah SAW, ka'annaha mau'izatun muwaddi'ah. Pada waktu itu Nabi Muhammad SAW telah memberi nasihat, tapi nasihat itu bila mana orang dengar, dia orang macam terfikir,
kenapa Nabi tiba-tiba bagi nasihat-nasihat yang orang kata menyentuh hati, dan orang kata yang amat-amat yang macam bila kita dengar macam berguna nasihat-nasihat ni, seolah-olah mereka mengatakan yang Nabi Muhammad SAW sudah nak wafat pada waktu itu. Tapi Nabi Muhammad SAW tak berkata apa-apa, hanya dia menyambung wasiatnya, fa'usana qala usikum bitaqwallah, iaitu saya berwasiat kamu untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, was-sam'i wat-ta'ah. Apa maksud as-sam'i wat-ta'ah? Iaitu kita mendengar dan mentaati apa yang Allah Subhanahu wa taala perintah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasara ikhtilafan katsira. Okey. Dan di sini ialah Nabi Muhammad SAW bercakap pasal umat-umat yang akan datang, iaitu siapa yang akan hidup selepas Nabi, fasayara ikhtilafan katsira, maka dia akan tengok berbagai-bagai jenis aliran. Itu yang Nabi Muhammad SAW telah pesan awal-awal kepada kita. Dan Nabi Muhammad kata apa? Fa'alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin. Okey, ini yang Ustaz nak tekankan. Iaitu kita kena wajib ke atas kita untuk berpegang dengan sunnat Nabi Muhammad SAW dan sunnah al-khulafa'ir rasyidin. Kenapa? Sebab kalaulah macam kalau kita tengok, perasaan tak ada satu permainan, iaitu kita biasa panggil dia sebagai telefon buruk, yang kita kena berdiri ramai-ramai, seorang sampaikan satu berita, dan berita ni akan bergerak dari satu sehingga ke depan, dan akhir sekali orang itu akan menyampaikan apa yang berita yang telah disampaikan oleh orang pertama. Confirm akan lari begitu. Kan? Jadi dalam hadis ni Nabi Muhammad SAW kata apa? Seolah-olah kita ni pada akhir lepas Nabi Muhammad SAW dah tak ada, apa yang akan berlaku? Akan ada pelbagai cabang, pelbagai orang kata laluan yang akan dilalui oleh umat Islam. Iaitu apa? Keluarlah yang pelik-pelik kan, yang jenis apa macam ni lah, yang kata Maulid Rasul ni bid'ah dalalah dan sebagainya. Maulid Rasul ni benda yang tak dibuat oleh Nabi Muhammad SAW kan. Tapi kita tak boleh nak kata benda ni salah, sebab kita bukan buat dalam cara yang melanggar agama Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, fa'alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin 'addu 'alaiha bin nawajiz. Okey, Nabi Muhammad SAW sebut 'addu 'alaiha dan membawa satu tashbih ataupun satu orang kata perumpamaan dengan apa? Dengan kita seolah kita menggigit suatu benda ini menggunakan adras. Adras ni ialah gigi gerham tau. Gigi yang orang kata gigi yang last, yang bahagian belakang-belakang ni. Kenapa? Sebab bila mana kita gigit satu makanan guna benda-benda ni, memang confirm akan hancur. Maksudnya kita kena mamah betul-betul apa sunnah Nabi yang ada ni. Maksudnya apa? Bila mana kita terima contoh, kita kena solat sunat Zuhur, ada qabliyah, ada ba'diyah. Tiba-tiba kita kena datang seorang ustaz kata, solat sunat ni tak perlu buat pun tak ada masalah. Dia sunat ni memang tak perlu buat, cumanya kalau kita buat kita dapat pahala. Sekarang ni kita nak pahala, kita nak pahala. Mesti nak pahala kan. So utamakan lebih kepada pendapat yang kita kena kata kita kena buat benda ni. Okey, sebab itulah kita kena kenal betul-betul apa sunnah Nabi yang sampai dekat kita. Jangan tiba-tiba datang sunnah apa ni, biasanya kita tahu yang solat sunat raya ialah solat sunat raya dulu baru khutbah. Kan? Kalau solat Jumaat khutbah dulu baru solat kan. Tapi tiba-tiba datang seorang, tak apalah hari ni kita solat dulu, kita khutbah dulu baru sunat. Tak boleh lah. Dia telah melanggar sunat Nabi Muhammad SAW, dan itu yang kita takut. Kita takut apa? Takut kita tak berpegang ataupun tak kenal betul-betul apa itu sunnah Nabi dan apa yang orang kata yang kita perlu buat ketika mana solat sunat raya tu kan. Maka situlah larilah kita punya sunnah dan keluarlah bid'ah yang bukan-bukan. Okey? Wa iyyakum muhdatsatul umur. Yang ni kalau saya explain selebihnya ni, keluarlah isu-isu tahlil dan sebagainya. So Ustaz tak sentuh benda ni sebab tajuk kita ialah lebih kepada Maulid Rasul, dan Ustaz kena sentuh pasal sunnah Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Sebab kita apa yang Nabi buat, kita kena ikut. Apa yang Nabi larang, kita kena tinggalkan. Okey? Okey, seterusnya Ustaz nak kenalkan ialah siapakah Nabi Muhammad SAW. Ini adalah satu pengenalan yang orang kata umum ataupun sahajalah Ustaz tulis-tulis sikit-sikit berkaitan dengan siapakah Nabi. Kok kita macam terlupa lah kan. Buat maulid tapi pasal Nabi, tapi
kenapa kena buat hari ni? Kenapa tak buat hari lain? Sebab itulah Ustaz nak mention pasal ni kan. So nama Nabi kita ialah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Okey, nama dia ialah Muhammad bin Abdullah. Okey, so kena ingatlah Nabi kita siapa ni? Kan kita nak cinta kepada Nabi, maka kita kena tahu siapakah Nabi kita. Ni nama pun tak tahu, sekali nak cinta pada dia. Mana boleh? Contohlah awak nak kahwin dengan seseorang. Kahwin ni semua sebelah mata kan. Okey, awak nak kahwin dengan seseorang lah katakan. Tiba-tiba awak kenal dalam Facebook. Chatting bagai semua. Okey, lepas tu dia kata dia nak datang masuk minta kahwin dan sebagainya. Awak setuju apa semua. Datang pada nak isi borang untuk kahwin, nama bakal suami. Sudah, nama apa panggil dia abang je. Sudah, takkan nak tulis abang. Tak boleh. Faham tak? Kita kena tahu nama penuh dia dan sebagainya. Maka itulah yang kita nak. Kita kena kenal betul-betul siapakah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey? Okey. So Nabi Muhammad ialah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Okey? Tarikh lahir iaitu tarikh lahirnya Nabi Muhammad SAW iaitu pada waktu subuh hari Isnin 12 Rabiul Awal, itu sama dengan tarikh bulan Islam kita hari ini iaitu 12 Rabiul Awal bersamaan dengan 20 April tahun 571 Masihi. Okey, kenapa dan apa kaitan hari Isnin? Sebab itulah Nabi Muhammad SAW selalu berpuasa pada hari Isnin. Kenapa? Sebab hari Isnin itulah hari kelahiran Nabi Muhammad. Dan bila mana Nabi buat, maka jadilah sunat. Sebab itulah kita tengok hari Isnin disunatkan untuk berpuasa. Okey? Dan pada tahun itu dikenali sebagai tahun gajah. Dikenali sebagai tahun gajah. Apa? Sempena peristiwa tentera bergajah iaitu Abrahal Ashram yang menyerang kota Kaabah. Itu kalau kita dengar cerita yang berkaitan dengan satu raja yang dia mengaku dia Tuhan dan dia nak robohkan Kaabah, pada tahun itulah lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah dinamakan sebagai tahun gajah. Okey? Dan tempat lahir iaitu di rumah Abu Talib. Okey, Abu Talib itu siapa? Abu Talib ialah bapa saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mekah Al-Mukarramah. Okey? Dan nama bapa dia ialah, nama ayah Nabi Muhammad ialah Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Okey, bin Abdul Muttalib bin Hashim. Nama ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf. So benda-benda ni kita kena ingatlah nama ibu Nabi Muhammad, nama ayah dia kena ingat. Kita kena ingat macam apa? Macam kita ingat orang kata orang yang kita sayangi, orang yang kita cinta. Kenapa? Sebab Nabi Muhammad ialah bukan sahaja orang kata Nabi diutuskan untuk kita untuk membawa hidayah kepada kita, tak, tapi malah di akhirat nanti kita nak syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey? Dan ibu susu Nabi ialah Halimah binti Abu Zu'aib As-Sa'diyah, dan kita selalu lebih kenali sebagai Halimah As-Sa'diyah. Okey? Ustaz tak ingat lagu yang lagu apa dah? Yang pasal cerita Nabi tu kan. Mungkin korang ingat lah kan. Ustaz tak sempat hafal gitu. Ustaz bukan hafal, Ustaz ingat mengikut cara baca-baca gitu je. Tak ada macam nak nyanyi, tak pandai. Okey? So, seterusnya. Sambung kepada kisah Nabi Muhammad SAW. Pada usia Nabi Muhammad SAW 6 tahun, wafatnya ibu tercinta kepada Nabi Muhammad SAW, iaitu Aminah binti Wahab. Okey, ni Ustaz tulislah cerita sedikit berkaitan dengan macam mana ibu dia wafat. Okey, dan selepas itu baginda dipelihara oleh Ummu Aiman. Ummu Aiman ni kira ibu jaga panggil apa? Ibu yang orang yang menjaga Nabi lah. Okey. Selepas wafatnya ibu Nabi Muhammad SAW. Okey. Pada usia 8 tahun pula maka wafatnya Datuk Nabi Muhammad SAW iaitu Abdul Muttalib. Okey.
Dan setelah itu bila wafatnya Datuk Nabi Muhammad SAW, maka apa yang telah berlaku, bapa saudaranya Abu Talib itu yang ambil dan menjaga Nabi Muhammad SAW. Okey, pada usia 9 tahun. Pada usia 9 tahun, tengok ni usia 9 tahun apa yang telah berlaku pada Nabi. Nabi dapat gelaran dalam kaum Bani Hashim atau kaum Quraisy ini keseluruhan, dapat gelaran iaitu As-Sadiq Al-Amin, iaitu seorang yang jujur. Macam mana cakap As-Sadiq Al-Amin, jujur yang orang kata tak adalah sejujur daripada itu. Kenapa? Sebab Nabi Muhammad SAW sangat-sangat jujur dalam apa-apa perkara yang dilakukan. Okey. Dan ini Ustaz ambil satu cerita, iaitu Nabi Muhammad SAW mengambil upah untuk menjaga kambing lah. Okey. Untuk penduduk Mekah dengan mendapat upah yang sedikit. Okey. Katakanlah kita menjaga kambing. Kan? Kita pembela kambing kan. Tapi bukan kambing untuk kita seorang tau. Kita jaga yang siapa? Yang pak saudara kita punya, yang mak saudara kita punya. Tapi bila mana kambing ni dia tak ada undang-undang, dia bercampur dia sama-sama saudara. Adakah kita kadang-kadang boleh kenal, oh ni kambing yang Pak Mat punya, ni Pak Abu punya, oh ini yang Pak Lang punya, ini yang Pak Ngah punya dan sebagainya? Kita boleh ke nak tiba-tiba asingkan satu-satu? Agak sukar. Tapi Nabi Muhammad SAW dapat membuat demikian, malah Nabi Muhammad SAW dapat orang kata menjaga amal tersebut dengan baik. Sebab itulah Nabi Muhammad SAW dapat gelar As-Sadiq Al-Amin. Okey. Dan kita pergi lebih jauh lagi, iaitu lebih kepada perkahwinan Nabi Muhammad SAW. So maka Nabi Muhammad SAW berkahwin pada usia yang umur berapa? Pada usia umur 25 tahun. Oh, sama macam umur Ustaz masuk waktu itu. Okey. So ini adalah kisah ataupun sedikit cerita berkaitan dengan peristiwa bagaimana berlakunya Nabi Muhammad SAW berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah. Okey, ini cerita berkaitan untuk kali kedua, iaitu Nabi Muhammad bawa orang kata harta perniagaan Sayyidah Khadijah daripada Mekah ke Asyam. Okey. Kenapa Sayyidatina Khadijah perlu kepada orang yang ada mempunyai gelaran As-Sadiqul Amin? Kenapa Sayyidatina Khadijah tidak ambil macam siapa-siapa untuk jadi? Sebab harta Sayyidatina Khadijah amat-amat banyak. Kalau orang tu tak Sadiqul Amin, kan, kalau setakat hilang, kalau kita bagi arti kata lain, hilang 2-3 ketul emas tu tak rasa tak dapat kita macam, oh hilang emas ni 2-3 kilo. Tak ada. Tak tahu yang benda ni hilang. Sebab itulah perlu kepada As-Sadiqul Amin untuk menguruskan perurusan perniagaan itu. Boleh? Nak kata banyaknya harta Sayyidatina Khadijah. Dan macam mana pula Sayyidatina Khadijah pula berkahwin dengan Nabi Muhammad SAW, iaitu sebabkan Sayyidatina Khadijah nampak nampak yang ada dalam diri Nabi Muhammad ni yang tak ada pada orang lain. Okey. Dan adalah cerita yang mengatakan yang Sayyidatina Khadijah pernah pergi bertanya kepada siapa tak ingat dah Ustaz. Bapa saudaranya ke siapa? Yang dia tanya, yang dia kata akan datangnya seorang seorang nabi yang bersikap jujur. Maka Sayyidatina Khadijah ni macam dah dapat agak dah tahu yang adakah ini ke yang orang panggil nabi akhir zaman ni. Pada waktu itu Sayyidatina Khadijah ialah umur dah 40 kan, dan Nabi Muhammad umur baru 25. Dan apa yang berlaku ialah ada cerita lain mengatakan yang Sayyidatina Khadijah dia yang macam memberi tawaran untuk berkahwin dengan Nabi Muhammad pada waktu itu. Tapi biasalah kita kena ikut cara untuk berkahwin, iaitu yang lelaki akan meminang secara official pada wanita itu. Maka itulah cerita dia, itu yang pasal baginda sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Talib dan beberapa bapa saudaranya Nabi pergi bertemu dengan Amr bin As, bapa saudara Khadijah, untuk meminang Sayyidatina Khadijah yang berusia 40 tahun pada waktu itu. Okey? Jadi Nabi Muhammad SAW berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah bukan sebab harta ataupun apa-apa, tapi Sayyidatina Khadijah yang
nakkan orang yang orang kata yang mempunyai ciri-ciri yang jujur itu. Okey, untuk menjaga harta dia dan sebagainya. Tapi Nabi Muhammad SAW bukan tujuan untuk itu. Nabi Muhammad hanya tujuan untuk berkahwin sahaja. Okey. Seterusnya, okey. Pada usia umur Nabi Muhammad SAW 40 tahun. Inilah waktunya yang turunnya wahyu pada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW akan sentiasa pergi untuk orang kata duduk bersendirian, untuk orang kata apa, berfikir, berta'ammul pada dunia ini ataupun pada al-kaun, iaitu apa yang tercipta Allah Subhanahu Wa Taala sebelum datangnya wahyu. Dan pada satu malam di Ghar Hira, okey, di puncak Jabal An-Nur, iaitu masa itulah turunnya Sayyiduna Jibril untuk memberikan satu perkataan yang pertama, iaitu Iqra, iaitu secara ofisialnya Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dekat situ dan juga dilantik sebagai seorang nabi, iaitu nabi akhir zaman. Dekat mana? Dekat Ghar Hira. Okey? Okey. Seterusnya kita pergi kepada anak-anak Nabi Muhammad SAW. Ini anak-anak Muhammad SAW secara umumlah. Okey, akan ada 3 orang lelaki dan 4 perempuan. Yang pertama namanya Qasim, yang kedua Abdullah, dan yang ketiga Ibrahim. Ini 3 orang anak-anak Nabi Muhammad SAW yang lelaki, dan yang anak-anak perempuan ini ialah Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalthum dan Fatimah Az-Zahra. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala lebih menyayangi anak-anak Nabi Muhammad SAW dan mereka wafat pada usia-usia yang amat-amat muda, kecuali seorang sahaja, iaitu Fatimah Az-Zahra. Kenapa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala kata ataupun nak lebihkan Nabi Muhammad SAW untuk apa? Untuk fokus berdakwah. Memang pada waktu peninggalan anak-anak dia, Nabi Muhammad amat orang kata down. Tapi Allah SWT turunkan surah apa? Al-Kautsar, inna a'tainaka al-Kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Itu berkaitan nak suruh Nabi tenang dan nak suruh Nabi apa? Nak orang kata beri ganjaran yang lebih bagus, iaitu menjadi seorang pemimpin untuk umat Islam ni semua. Bukan setakat untuk menjadi seorang ayah untuk 7 orang anak, tak. Tapi untuk seluruh umat Islam. Okey? Kenapa Ustaz pergi macam straight macam ni? Ustaz ambil perkara-perkara yang penting sebab Ustaz nak titikkan lebih, orang kata poin yang lebih penting ialah bagaimana didikan Nabi Muhammad SAW kepada kita. Jalan ataupun life Nabi ini, Ustaz rasa selalu je kita akan dengar benda sama. Ini pun kira kau dah hafalkan, anak Nabi ada 7, 3 lelaki, 3 perempuan dan sebagainya kan. Tapi kita nak, Ustaz nak buka kita punya apa, minda kita, nak tahu hasil daripada perjalanan Nabi ini, apa yang Nabi telah bawa untuk kita. Okey. Okey, ini adalah antara beberapa perkara ataupun yang Nabi selalu buat ataupun Nabi suka buat pada dalam kehidupan dia. Satu, Nabi suka berwangi-wangian, iaitu suka menggunakan al-misk, raihatul misk. Dan yang kedua, Nabi SAW suka juga berpakaian putih. Lagi-lagi jubah. Kenapa? Sebab putih ini melambangkan kesucian, dan selalu Nabi akan pakai rida, iaitu yang warna hijau itu di atas bahu kanan dia. Dan cara Nabi selalu tidur, iaitu Nabi akan mengiring ke bahagian kanan kita. Dan kalau kita tengok dalam bab sains kan, apakah cara tidur yang paling orang kata dapat menjaga kesihatan kita? Ialah sama dengan cara yang Nabi SAW tidur, iaitu mengiring ke bahagian kanan. Sebab kalau kita tengok bahagian usus, perut kita dan sebagainya, dia akan macam mana, takkan usah nak lukis kan? Dia akan apa, bahagian perut kita dia ke bahagian, bukan bahagian perut pula, bahagian jantung kita. Jadi kalau kita tidur mengiring ke belah kiri, kita akan tindih kita punya jantung. Itu menyebabkan kita boleh datang sakit jantung tau. Sebab itulah Nabi lagi galakkan kita tidur
mengiring ke belah kanan, sama dengan apa yang Nabi tidur. Sebab apa? Sebab kita tidak telah memberikan ruang yang secukupnya untuk jantung kita berfungsi. Okey, dah masuk bahagian sains dah kita ini. Okey, seterusnya. Okey, ini slow-slow saya akan pergi kepada berkaitan dengan seorang Muslim, dan saya akan kaitkan dengan hasil daripada apa yang Nabi Muhammad SAW didik pada zaman dahulu dan pada zaman sekarang, dan perubahan yang berlaku. Itu yang kita macam orang kata orang kata refresh balik dan fikir balik macam mana cara Nabi dan macam mana cara sekarang, dan kita bandingkan sendiri dan kita fikirkan sendiri macam mana kita nak dapat balik apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Okey, so saya bercakap tentang rohani seorang Muslim. Okey, rohani seorang Muslim, iaitu kalau kita belajar dalam bab iman, kita akan tengok yang iman manusia ni tak tetap. Maksudnya tak tetap macam mana? Sekejap iman dia akan kuat, sekejap iman dia akan turun. Kan, imanul muslim ataupun imanul insan yazidu wa yanqus. Berbeza dengan iman malaikat. Iman malaikat akan sentiasa bertambah. Kita tak. Kalau kita lalai sikit, iman kita turun. Kalau kita solat balik, iman kita naik. Itu adalah iman seorang manusia. Okey. Jadi antara cara-cara yang kita perlu jaga untuk menjaga iman kita, iaitu nombor satu, mestilah kita kena banyak berselawat. Dan yang kedua, baca Al-Quran, berzikir, dan yang paling penting yang kita kadang-kadang ambil sebagai syarat sahaja, iaitu berwuduk. Okey? Kenapa berwuduk? Sebab berwuduk akan sentiasa menjaga rohani kita dan jauhkan kita daripada benda-benda yang boleh menjatuhkan iman kita atau menurunkan iman kita. Kita akan sentiasa bersih. Okey, dalaman dan luaran. Maksudnya dalaman luaran macam mana? Maksudnya hati kita akan bersih sebab kita ada wuduk kan, dan boleh solat dan sebagainya. Luaran kita sebab kita basuh dengan air, cuci dan sebagainya. Itu adalah dalaman dan luaran yang saya maksudkan. Okey, so saya akan bercerita tentang Nabi mendengar tapak kaki Sayyidina Bilal di syurga. Okey. Ini pun, yang dengan cerita ni pun Ustaz nak menjawab pasal orang-orang yang bertikai pasal Maulid Rasul. Orang kata kenapa kita kena buat Maulid Rasul sedangkan Nabi tak suruh pun. Ni cerita ni akan terjawab juga untuk soalan itu. Macam mana? Okey, ceritanya ialah macam ni. Pada suatu ketika, pada satu waktu, Nabi SAW sedang tidur dan bermimpi, iaitu Sayyidina Bilal berjalan di syurga dan mempunyai suara air. Iaitu macam mana cakap? Dia berjalan atas air. Okey, berjalan atas air, iaitu air ini adalah air wuduk Sayyidina Bilal. Okey? Dan bila Nabi SAW bangun pada tidur, Nabi jumpa dengan Sayyidina Bilal dan Nabi bertanya, apakah amalan-amalan yang kamu buat yang saya tak suruh? Nampak? So, Maulid Rasul, Nabi tak ada suruh buat kan? Tapi, amalan yang Sayyidina Bilal buat ni, Nabi pun tak suruh. Dia pun cakap, tak ada pula. Dia hanya buat apa yang Nabi suruh dan apa yang Nabi larang tak buatlah. Solat dan sebagainya. Cuba cari lagi apa amalan yang kamu buat yang saya tak ada cakap atau tak ada suruh pun orang lain buat benda tu. Dia fikir, dia pun terfikir, dia sentiasa berwuduk. Dia tak pernah pun hidup dalam keadaan tidak berwuduk. Kalaulah katakan dia batal wuduk dia, Sayyidina Bilal akan terus ambil wuduk sekali lagi. Maka di situlah puncanya Sayyidina Bilal ada, orang kata Nabi Muhammad boleh dengar suara tapak kakinya berjalan atas air wuduknya di syurga. Tapi dengan benda itu Nabi tak ada kata apa pun. Nabi hanya senyap dan setuju dengan apa yang dibuat oleh Sayyidina Bilal. Maksudnya apa? Maksudnya kalau benda yang kita buat ni, amalan yang kita pegang ini adalah amalan ke arah kebaikan, walaupun Nabi tak suruh, jadi tak ada apa masalah. Tidak melarang kepada ada di sisi agama. Sama juga dengan Maulid Rasul. Kita buat maulid, kita buat peringatan zikra lin Nabi Muhammad SAW bukan sebab kita nak, orang kata macam sebab orang Islam kan nak buat kan, ataupun bukan sebab kita macam program dan sebagainya, tak, tapi sebab kita nak menghayati dan mengenal siapakah Nabi Muhammad SAW. Jadi tak ada apa-apa masalah untuk membuat Maulid Rasul.
Okey, seterusnya Ustaz akan bercakap pasal iman Sayyidina Umar bin Al-Khattab, dan Ustaz akan bercerita pasal Sayyidina Umar bin Al-Khattab lalu pada satu lorong. Okey, nak kata kuat tak kuat Sayyidina Umar bin Al-Khattab dia punya iman dia, pada satu malam tu Sayyidina Umar lalu pada satu lorong, kan? Dia lalu berjalan saja. Syaitan di hujung jalan sana terpaksa tukar laluan tau. Terpaksa cari jalan lain. Syaitan terpaksa cari jalan lain untuk lari daripada Sayyidina Umar. Padahal dia lalu je, dia bukan macam nak sound ke apa pun. Sayyidina Umar hanya lalu sahaja. Tapi syaitan kat sana, buat-buat dia terus lari sana sini, jalan lain. Tak boleh nak menghadap Sayyidina Umar. Sebab apa? Sebab iman dia kuat. Syaitan tak boleh nak datang nak menghasut Sayyidina Umar. Cuba kita bandingkan dengan diri kita sekarang. Macam mana apa yang berlaku? Kita lalu satu lorong tu, bukan setakat syaitan lari. Dengan syaitan-syaitan join sekali berjalan sepi. Ni macam ni. Kan? So tengok perbezaan iman Sayyidina Umar dengan iman kita ni sebagai manusia akhir zaman. Kan? Beza. Syaitan hujung jalan lari tau. Kita ni tak. Syaitan turun sekali keliling kita. Escort kita tau jalan. Faham tak? Itu masalah kita. Maksudnya iman kita, tengok tahap mana kita punya lemah. Jadi apa yang kita kena buat ialah kita kena didik dan bersihkan hati kita supaya tak diganggu oleh syaitan. Kuatnya iman Sayyidina Umar bin Khattab. Okey? Seterusnya berkaitan dengan al-barakah. Al-barakah dan barakah amalan dan didikan dulu dan sekarang. Okey, kita tengok barakah macam mana yang Ustaz maksudkan. Iaitu kita tengok cara macam mana hasil didikan Nabi SAW kepada sahabat-sahabat dia dan umat-umat pada waktu itu, dan hasil barakah pada zaman kita sekarang. Okey, kenapa Ustaz tulis ada dua cerita? Cerita Sayyidina Umar bin Khattab dan surah Al-Fatihah, dan cerita ulama Azhar. Okey? Apa ni? Ulama Azhar dan orang ini. Orang kampung sana, orang kampung dan 30 juz Al-Quran. Nampak? Jauh kan martabat 30 juz Al-Quran Al-Fatihah. Okey, Ustaz bercerita pasal ini. Cerita Sayyidina Umar bin Khattab dan surah Al-Fatihah macam mana? Ialah Sayyidina Umar bin Khattab, kalau ni lepas wafat Nabi lah, masa Sayyidina Umar bin Khattab jadi Amirul Mukminin. Kalau dia nak pergi merawat ataupun mengubat orang yang sakit, Sayyidina Umar bin Khattab hanya gunakan tangan, letak atas dahi pesakit itu dan akan baca surah Al-Fatihah. Tak sempat habis surah Al-Fatihah, maka pesakit itu akan terus jadi sihat semula. Nampak? Itu adalah barakah dalam amalan Nabi, amalan Sayyidina Umar bin Khattab. Okey? Malah kalau nak tahu, Sayyidina Umar bin Khattab menghafal surah Al-Baqarah ni, surah Al-Baqarah yang 3 juz ni, kan, dalam tempoh 9 tahun tau. 9 tahun. Kalau kita tengok 9 tahun ni, kalaulah kita pergi dekat negara Mesir, anak-anak Arab dan sebagainya, kan, diorang 9 tahun ni bukan setakat hafal surah Baqarah, maka diorang dah hafal satu Al-Quran. Diorang hafal dalam diri diorang satu Al-Quran. Tapi kenapa Sayyidina Umar mengambil masa 9 tahun untuk menghafal satu surah Al-Baqarah? Sebab Sayyidina Umar bin Khattab, kalau dia hafal satu ayat, dia akan beramal dengan ayat itu dahulu, sehingga ayat ni sebati dalam diri dia, barulah dia berpindah kepada ayat yang seterusnya. Kalau tengok adik-adik kita, kawan-kawan kita dekat DQ dan sebagainya. Okey, Ustaz berikan tempoh setahun untuk habiskan hafal Al-Quran. Dia baca, hafal 30 juz setahun. Lepas tu, okey, boleh tak explain sedikit apa yang awak macam tasmik lah pada Ustaz, contoh surah Al-Baqarah juz 1. Lepas tu dia hafal tasmik semua. Okey, apa yang pengisian yang awak faham dalam menung dia? Pengisian apa? Saya hafal je. Itu masalah kita. Kita menghafal tanpa beramal. Itu masalah kita. So, manakah barakah dan syafaat daripada Al-Quran yang kita nak untuk akhirat nanti? Beza kan? Cara kita dengan cara Sayyidina Umar. Okey. Berbalik pada cerita ulama Al-Azhar. Ini berlaku pada zaman kita ni. Ulama Azhar ni kan. Ni ulama Azhar buat kerja ni. Bukan calon-calon orang. Ni cerita pada 2016 ke 2015. Okey, ni guru pada ustaz lain cerita. Dia dekat masa Ustaz Azhar dulu. Dia cerita geng-geng mereka, kan,
pergi kepada pergi bagi ceramah ramai-ramai kan. Masa tu oh ni masa tu Syekh siapa yang datang ke Malaysia, dia yang bercerita pasal benda ni. Okey, dia kata dia pergi dengan Syekh Azhar 3-4 orang. Dia datang melawat ke Malaysia dan adalah jemputan untuk ceramah. Jemputan untuk ceramah. Okey. Okey, jemputan untuk ceramah. Lepas tu apa yang berlaku dekat ceramah? Dia berceramah lah macam biasa dan sebagainya pasal Ustaz tak sure pasal apa. Tapi habis ceramah itu, seorang jemaah masjid datang bawa air sebotol. Ustaz boleh tak tolong buat air tawar untuk ayah saya, dia tak sihat lah dan tenat sangat-sangat. Maka Syekh pun buka lah air, baca Bismillahirrahmanirrahim dan sebagainya kan. Bacalah ayat kursi, doa untuk semoga disembuhkan dan sihat kembali. Lepas tu tutup air, bagi balik kepada pakcik tu. Dan pakcik tu berkata, Ustaz boleh tak macam ada nombor phone ke untuk kita berkomunikasi ataupun nak bagi update lah kepada Ustaz bagaimana kesihatan ayah saya. Dia pun okey, boleh tak, ada masalah, dia bagi. Okey. Bila mana balik, lepas 2-3 jam tu pakcik tu call pada Syekh tu. Syekh, ni saya yang minta air tawar macam ni. Ayah saya dah minum air tawar yang Syekh buat, tapi masih tak ada kesan. Tak ada kesan. Syekh pun kata, oh, tak apalah tu, mungkin sebab sebab Syekh letih ni, tak baca dengan elok ni. Tak apalah, datang sekali lagi ke bilik hotel. Syekh akan bacakanlah sekali lagi. So dia datang sekali lagi kepada hotel, kat bilik hotel Syekh tu, baca dengan air lagi besar, banyak dibawa ni, baca dan sebagainya, bagi pada pakcik tu balik. Dan pakcik tu balik ke rumah. Lepas 2-3 jam balik, pakcik tu pun call balik, Syekh, dah bagi dah ni apa yang air tawar ni, tapi masih tak sembuh lagi. Tak sembuh lagi. Syekh Azhar dah ni kan, tak sembuh lagi. Macam-macam doa dah baca ni, bertambah-tambah dah doa ni kan, tak jadi lagi. Tak apalah, macam ni lah Syekh, kalau Syekh datang rumah boleh tak ziarah-ziarah ikut-ikutlah, boleh baca depan-depan lagi berkat kan. Syekh pun kata, boleh, tak ada masalah, kita bacalah, kita melawatlah, kebetulan kan masa free ada semua ni kan. Tapi dia kata takkan nak datang seorang sebab dia ada kumpulan dia kan. Boleh bawa semua kawan-kawan geng-geng ulama Azhar semua ni sekalian, bawa ke rumah pakcik tu kan. Bawa ke rumah tu, pergilah mereka beramai-ramai. Tapi dia kata sebab kita macam nak bacalah, nak khatam 30 juz, cara merawat, cara Islam lah ni. Nak khatam 30 juz Al-Quran untuk untuk semoga Allah memberikan kesembuhan kepada ayah orang tu kan. Dia datang dengan kawan-kawan dia. Lepas tu duduk dekat orang sakit tu, ayah dia tu, mereka bacalah kita buat juz Al-Quran, doa-doa apa semua. Habis doa apa yang berlaku, mati ayah dia. Mati ayah pakcik tu. Tapi kita dah katalah sebab itu qada dan qadar kan. Tapi nak katanya di sini, dia sendiri, Syekh sendiri cakap apa? Nak kata perbezaan antara amalan orang-orang dulu dengan amalan orang sekarang tak dapat nak dibandingkan. Walaupun kita nampak ni ulama Azhar dah kira orang kata geng-geng high dalam bab agama ni, tapi masih dia orang rasa dalaman dia orang masih kosong lagi. Sayyidina Umar bin Khattab hanya baca Fatihah sahaja dan tak sempat habis, orang tu dah sembuh. Ni baca 30 juz Al-Quran untuk kali ketiga merawat, tapi berakhir dengan kematian. Beza dah kan. Tapi bukan kata apa, tapi nak katanya orang kata benda memang qadar dan qadar, tapi nak tunjukkan perbandingan antara orang-orang dulu macam mana dengan orang-orang sekarang. Jadi sebab itulah kita dalam buat apa-apa amalan, buat apa-apa solat dan sebagainya, pastikan kita kena ikut betul-betul apa yang kita belajar. Okey. Akhirnya samalah dengan kesimpulan hasil didikan zaman Nabi dengan zaman sekarang. Okey, bukan Ustaz nak pelekehkan ulama sekarang, tak, tapi nak katakan kita pada zaman akhir zaman ini, kita punya agama ataupun kita punya ilmu yang kita ada ni tak sebarakah ataupun tak seberkat dengan pada sahabat-sahabat zaman dahulu.
Jadi kita kena cuba sedaya upaya untuk apa? Untuk bersihkan diri semampu kita boleh untuk capai iman yang sempurna. Okey? Okey. Seterusnya berkaitan dengan masyarakat Islam sekarang. Okey, ni Ustaz nak kaitkan dengan masyarakat kita sekarang. Okey, apa yang kita paling takut sekali dalam masyarakat kita iaitu satu, orang jahil yang mengaku jahil dan orang jahil yang buat pandai. Okey, kita kena takut, paling-paling kita takut ialah orang jahil yang buat pandai ni. Ni yang kita takut ni. Itu yang kita paling-paling takut. Kenapa? Kalau orang jahil, dia kata, saya tak pandai lah pasal benda ni. Kan? Contohlah katakan, Ustaz lagi nak travel lah, nak daripada Kuantan ni, nak ke KL. Sekali Ustaz naik, terjumpalah dengan kawan ayah Ustaz kan, dia pilot. Lepas tu, Ustaz, hari ni Ustaz lah bawa kau terbang ni, Ustaz ada berkat sikit. Sudah. Tapi saya tak pandai ni. Tak apa Ustaz, barakah Ustaz, berkat. Ustaz bawa kau terbang, insyaAllah kita selamat sampai. Ustaz tak tahulah selamat sampai ke mana tu masa tu. Ustaz bukan bidang bawa kau terbang. Ustaz setakat bawa kereta boleh lah kan. Untuk ajar-ajar ni boleh lah. Tapi nak bawa kau terbang bukan bidang Ustaz. Tapi kalaulah kita jenis jahil yang pandai, pernah je main game hari tu. Boleh je senang je main tekan-tekan gitu je. Maka apa yang akan berlaku? Adalah kapal terbang jatuh kat tengah-tengah jalan karak tu. Faham tak? Maka jangan kita buat demikian. Kalau kita jahil pada suatu benda itu, cakaplah, maaf saya bukan pada bidang ini. Jadi kita bagi pada ahli yang mempunyai pengetahuan pasal benda ini. Sebab itulah kita kalau jahil, mengaku jahil tak ada masalah. Okey? Kalau jahil yang buat pandai, itu yang masalah. Okey? Jadi sebab itulah Nabi SAW selalu berpesan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang yang berpengetahuan ataupun dalam bidang itu untuk mengetahui suatu benda. Okey? Dan yang kedua ialah benda-benda yang paling berlaku sekarang sebab apa? Social media dan sebagainya, iaitu sebar berita tanpa tabayun. Keluar je satu statement, habis share. Itu masalah kita. Tabayun dulu, tengok betul ke berita ni. Ustaz sendiri kena, kan? Contohlah Ustaz bagi. Ustaz pernah kena apa? Ni sama-sama Ustaz ni kan? Ustaz nak cerita ni. Tiba-tiba datang seorang Ustaz mesej Ustaz. Dia kata, Ustaz, Ustaz ni lebih-lebih ni mengajar. Kenapa pula? Kan? Budak kata, Ustaz Ahmad ni mengajar lebih 2 jam, ambil masa saya, masa kelas orang lain. Mana tu? Bila ni Ustaz? Dia katalah hari sekian-sekian, waktu sekian-sekian namanya. Ustaz buka jadual. Bukan jadual Ustaz masa tu free, boleh tidur lagi masa tu kan. Apa kaitan tiba-tiba kena mengajar? Nampak? Dia terus tiba-tiba jumpa satu nama, terus pergi pada orang lain. Nampak? Itu benda kecil. Tapi disebabkan dia tak tengok betul-betul siapa orang itu, tanya dulu siapa, kenapa dia terlambat kelas dan sebagainya, terus blame pada orang lain. Nampak? Jadi maksudnya kita kena lebih kepada tabayun untuk buat satu benda. Okey? Dan yang seterusnya ialah bertanya pada ahli ilmu. Itu lebih kepada iaitu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Ini Ustaz nak tekankan bukan sedikit banyak untuk adik-adik kita sekarang. Okey, lagi-lagi adik kita yang baru orang kata nak masuk dalam mana-mana bidang. Contoh kan kita baru masuk ke peringkat universiti, dah macam excited nak ke sini, nak ke situ dan sebagainya. Sekali tiba-tiba satu benda ni, contohlah kita nak buat nak bertanya pasal cara melukis dan sebagainya untuk AED dan sebagainya kan. Tiba-tiba kita tak tahu. Tanyalah kawan kita yang IRK ni, nak buat macam mana. Memang tak boleh lah. Kan? Kalau pasal ilmu agama pula, ini yang banyak berlaku sekarang. Sekejap saya nak cek ada apa-apa tak? Tak ada. Okey. Ini yang banyak berlaku sekarang iaitu, contohlah tiba-tiba datang seorang artis kata, saya nak berhijrah daripada tak pakai tudung kepada pakai tudung dan sebagainya. Dia nak buat itu tak ada masalah. Kan? Bukan masalah kita. Tetapi disebabkan dia buat itu, kita pula serang dia tanya dia pasal ilmu. Pasal apa? Cara pakai tudung yang betul dan sebagainya. Itu yang masalah. Bila kita tanya orang bukan pada bidang dia, itu yang timbulnya orang kata apa?
Itu antara tanda akhir zaman itu dallu fa'adallu, apa dia punya kata-kata dia tu. Itu orang yang jahil yang akan menyesatkan lagi orang yang dah sesat dah. Lebih kurang macam itulah. Lagi-lagi kalau kita tengok program-program yang Ustaz bukan kuranglah setuju sikit kan, nak kata tak setuju langsung tak juga, iaitu pasal dulu kan ada da'i dan sebagainya kan. Ustaz kurang sikit setuju sebab apa? Sebab dia main ambil yang orang kata tak kira lah background kan, nampak berkelayakan masuk. Tapi hakikatnya bila mana habis satu competition ni, mungkin yang juara tu mungkin dia berlayakkan untuk digelar sebagai seorang yang untuk memberi ceramah dan sebagainya. Yang lain-lain yang masuk da'i itu mereka tak menang kan. Jadi mungkin kita macam dia perlu banyak lagi belajar untuk improve diri dia. Tapi kita dah, dia pernah masuk da'i ni boleh panggil sebagai ceramah. Itu masalah dia. Lepas tu keluarlah fatwa-fatwa dan sebagainya yang pelik-pelik. Itu yang kita tak nak. Okey, sebab itulah Nabi Muhammad SAW selalu pesan pada kita iaitu kita kena tanya orang yang ahli ilmu itu. Okey. Dan seterusnya ialah bezakan orang itu pangkat dan darjat. Ini selalu kita dengar. Dan ini Ustaz nak cerita pasal Sayyidina Bilal dan mimpi Nabi Muhammad SAW. Okey, siapakah Sayyidina Bilal? Dia dulu sebelum Islam dia adalah seorang hamba tau. Seorang hamba yang orang kata kalau kita ni hamba ni level paling bawah sekali. Kan? Tapi bila dia masuk Islam, dia dibebaskan dan menjadi sebagai sahabat Nabi, sama kedudukan dengan sahabat-sahabat, tapi tak sama dengan Amirul Mukminin sebagainya kan. Okey, ni cerita ni ialah bila mana telah wafatnya Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Bilal pergi ke Syam, hidup ke sana dengan keluarga dia. Pada satu malam dia tidur dan dia bermimpi dengan Nabi Muhammad SAW. Kata apa? Ajafautana ya Bilal, adakah kamu sudah tinggalkan kami ni, lama dah tak menziarahi kami ni. Maksudnya Nabi SAW panggil Bilal untuk menziarahi Nabi. Maka Sayyidina Bilal buat apa? Bangun pada tidur, terus patah balik kepada Al-Madinah, kan, ke makam Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Bilal tak berehat dekat mana-mana, tak ada nak berhenti kat RNR Gambang ke RNR dekat India kan, singgah-singgah, tak ada. Dia terus shoot kepada makam Nabi Muhammad SAW dan dia berehat depan qabr Rasulullah SAW, makam Nabi Muhammad SAW. Dan dia menangis. Kenapa Nabi kata macam tu dekat Sayyidina Bilal? Dan pada waktu itu datanglah Sayyidina Umar dengan Sayyidina Abu Bakar tahu kan ketibaan ataupun datangnya Sayyidina Bilal. Maka mereka teruslah nak pergi jumpa sebab ialah sahabat Nabi kan. Tapi kalau tengok Sayyidina Umar, Sayyidina Bilal, Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar, mereka ni adalah pada waktu itu siapa khalifah? Sayyidina Abu Bakar, khalifah pada waktu itu. Khalifah meminta kepada bekas hamba untuk apa? Untuk azan dekat Madinah. Nampak? Kalau kita tengok, ni level hamba, ni level level kalau kita ni macam ketua menteri lah kan. Tapi tak ada. Bila mana datang ni Islam, mereka ada sama. Jadi Sayyidina Abu Bakar merayu kepada Sayyidina Bilal untuk azan. Dia tak nak, dia makin menangis. Datang Sayyidina Umar. Ya Bilal arihna biha. Azan untuk kami. Lagi dia menangis, lagi dia tak nak. Lepas tu datangnya cucu Nabi SAW, Al-Hasan wal Husain, dan meminta kepada Sayyidina Bilal untuk azan. Nampak? Cucu Nabi datang. Cucu Nabi nak kata umur dengan Sayyidina Bilal ni banyak beza. Kan? Mereka baru umur berapa, Sayyidina Bilal dah level orang kata ayah-ayah datuk-datuk kan. Tapi mereka dapat memujuk Sayyidina Bilal untuk azan. Maka ketika mana Sayyidina Bilal azan, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, seluruh orang dekat Madinah Al-Munawwarah terus datang ke masjid. Kenapa? Sebab Sayyidina Bilal hanya azan pada waktu wujudnya Nabi Muhammad SAW dan apa? Dan mereka semua ingat yang Nabi Muhammad SAW telah bangkit semula untuk berdakwah. Seluruh umat Islam pada dekat Madinah semua datang kepada dekat Masjid Nabawi untuk solat asar pada waktu itu. Okey, nak katakan Sayyidina Bilal yang asalnya hamba
Tapi bila datangnya Islam, semua sama. Malah didapat pemanggil semua orang dekat Madinah pada waktu itu untuk solat pada waktu itu. Okey. Ni apa ni? Sebab kan dia Q&A kan? Lepas ni kan? Okey. So, ni saya akan cerita sedikit saja, ringkas saja sebab dah ni. Okey, orang Islam zaman dulu dan sekarang. Okey. Ustaz perlu berhenti pukul apa 12. 12? 11.30. 11.30? Okey, banyak pula cerita Ustaz. Kan sikit je saya nak explain ni. Punya banyak. Okey. So, sedikit demi sedikit Ustaz, kenapa Ustaz banyak bandingkan dulu dengan sekarang? Sebab Ustaz nak kita fikir macam mana kita sekarang hidup dengan orang dulu hidup. Untuk kita Ustaz nak kita nampak bagaimana hasil didikan Nabi untuk sahabat-sahabat dia dan bagaimana sampainya kepada kita dalam keadaan macam mana. Jadi sebab apa? Sebab kita sekarang banyak orang kata mengagungkan orang-orang yang bukan pada bidang dia. Okey. Contohlah, saya bagi contoh lain. Sebagai contoh lain, kita berkiralah dengan apa? Dengan benda-benda yang berkaitan agama ni. Contohlah, katakanlah saya Ustaz ni tengah sakit. Sakit, jadi Ustaz nak pergi hospital UIA. Lepas tu doktor kata, okey, kita nak check tak wire sini, sana sini, apa semua. Check Ustaz. Ustaz ni ada sakit apa? Ada asma ni. Kena bagi ubat dan sebagainya kan. Okey, ubat ni Ustaz makan, sebelum makan 2 titik, letak dalam air suam dan sebagainya. Ustaz ikut arahan, tak ada masalah, tak ada mata. Tak ada pun Ustaz tiba-tiba, kalau nak letak lebih tak boleh. Letak macam 3 titik, 4 titik, mana tahu kan, lagi sihat. Tak ada nak pertikai. Kan? Tapi kalau benda berkaitan dengan agama, kalau Ustaz dah pun contohlah, Ustaz tengah bagi talk ni, tiba-tiba ada seorang, Ustaz, tapi kan kalau saya macam nak wajibkan solat sunat ni dalam diri saya macam mana? Tak salah. Untuk itu untuk diri awak, tapi dari segi hukum masih lagi sunat. Tapi ada ustaz kata bila mana sunat tu dah jadi wajib untuk diri kita, maka akan jadi wajib. Sudah. Dia nak berbahas dengan ustaz. Dah ustaz kata macam tu, awak buat je lah. Hukum masih tetap lagi hukum sunat. Tapi dah awak wajibkan dalam diri awak, so awak jadi awak solat je lah dengan itu untuk amalan awak. Tak ada masalah. Jadi itulah yang masalah yang berlaku pada zaman kita. Kan, lagi-lagi bab agama, yang ni nak pertikai, yang ni nak naik sikit, yang ni nak turun sikit. Lagi-lagi contoh, Ustaz, kalau solat zuhur kan, saya macam malas lah nak buat wirid dan sebagainya. Tak ada masalah, kalau tak nak buat wirid, tak payahlah buat. Apa masalahnya? Tapi Ustaz kata kena buat ni. Ustaz kata benda ni amalan mustahabah, benda yang boleh buat. Tapi kalau awak tak nak buat, awak macam nak cepat nak pergi buat urusan lain, tak ada masalah. Faham tak? So itu yang berlaku pada zaman sekarang. Suka nak berbahas-bahas dalam bidang agama dan memperlekehkan orang yang memberikan ilmu kepada kita. Itu masalah. Okey. So cerita Sayyidina Umar menerima kunci Baitul Maqdis. Okey. Kalau kita tengok cerita Sayyidina Umar dulu, saya ringkaskan kalau tak panjang ni. Sayyidina Umar dulu nak ambil kunci Baitul Maqdis ni dengan padri Kristian. Baitul Maqdis ni kat mana? Siapa tahu Baitul Maqdis ni kat mana? Ni dekat Israel sekarang ni. Adakah Baitul Maqdis ni dipegang oleh orang Islam? Tak. Bukan kita dah pegang sekarang ni. Sekarang ni Israel yang pegang. Kenapa? Sebab pemimpin zaman kita sekarang ni lemah. Tak sekuat macam Sayyidina Umar yang boleh pergi ke Baitul Maqdis dan mengambil kunci itu daripada orang-orang Kristian. Beza kan orang dulu dengan sekarang kan? Okey. Jadi pada waktu itu Sayyidina Umar dapat berita daripada Abu Ubaidah. Abu Ubaidah ni adalah orang Al-Amin, iaitu orang yang orang kata yang bahagian untuk macam apa? Orang yang dihantar oleh Sayyidina Umar untuk mengambil kunci Baitul Maqdis. Tapi padri tersebut, padri apa nama dia? Padri tak ingat nama dia. Dia kata tak nak bagi pada orang lain kecuali pemimpin bagi kepada pemimpin. Okey. Dan pada waktu itu, padri itu ada baca dalam kitab dia, iaitu yang akan mengambil kunci Baitul Maqdis ni seorang pemimpin yang adil, yang mempunyai sifat zuhud dan yang mempunyai
dan akan menerima dalam keadaan bajunya kusut, mempunyai 17 jahitan dekat bajunya, dan amat-amat tawaduk. Dan pada waktu itu juga dia hanya masuk kota Baitul Maqdis ini dengan berjalan kaki, dan hambanya sebagai seorang yang dihormati yang berada atas kenderaan. Okey, ni hujung cerita akan ada kaitan dengan apa yang telah dibaca oleh Badri itu. Okey, maka bila Sayyidina Umar terima berita yang dia kena pergi sendiri untuk ambil kunci Baitul Maqdis, maka dia minta kepada khadim dia itu, macam PA lah dia, untuk menyediakan satu kenderaan. Okey, siapakah khadim dia? Ialah dinamakan sebagai Salim. Salim ini adalah khadim pada pada Sayyidina Umar. Maka apa yang akan berlaku? Kenderaan yang disediakannya apa? Bukan Merc ke BMW ke, bukan. Unta je, unta seekor je, kan? Unta seekor, dan mereka bergili-gili naik turun. Iaitu dalam perjalanan. Okey, bukan macam kita PA satu kereta, pemimpin kena satu kereta, tak termasuk kereta-kereta bodyguard lagi. Mereka pergi 2 orang saja, kan? Dan dalam perjalanan mereka cakap apa? Kita nak habiskan Al-Quran, maka saya akan baca 1 juz, lepas tu kamu sambung 1 juz dalam perjalanan. Sayyidina Umar ketika mana dia kena turn untuk membaca 1 juz, dia akan berada atas unta. Habis 1 juz, Sayyidina Umar akan turun pada unta, khadim dia akan naik pada atas unta, sambung juz yang kedua. Okey? Maka perjalanan itu berlangsung sehinggalah nak masuknya sempadan Baitul Maqdis. Apa yang ada kat situ? Kebetulan masa nak masuk sempadan, habis juz yang dibaca oleh Salim Khadim, okey, yang habis oleh Sayyidina Umar, maka Sayyidina Umar kena turun untuk tarik unta itu, dan khadim dia yang akan naik atas unta dan membaca juz yang seterusnya. Okey, maka dalam nak masuk kota Baitul Maqdis ini, kebetulanlah ada macam lincahan air dan sebagainya, maka Sayyidina Umar hanya masuk sahaja sambil menarik unta itu ke air kotor lah, kan? Lepas tu basahlah dia punya jubah dia, start daripada lutut sampai ke bawah, dan ketika mana mereka masuk, ialah disambut dengan padri-padri, geng-geng orang atasan-atasan untuk Baitul Maqdis ni. Dan adalah juga Abu Ubaidah. Abu Ubaidah pergi tegur kepada Sayyidina Umar. Apa yang kamu buat ni? Kenapa Salim yang berada atas kamu di bawah dengan bajunya kotor lagi? Jatuhlah standard orang Islam ni. Dia kata, apa yang jatuh standard orang Islam ni? Kita tak adalah istilah perbezaan antara hamba dengan tuan, ataupun khadim, ataupun dengan pemimpin. Sama sahaja kita orang Islam. Lepas tu, jadi Abu Ubaidah tak boleh kata apalah, sebab daripada Amir Mukminin, kan? Maka dia orang masuk ke kota Baitul Maqdis, dan apa yang telah berlaku, dia pergi terus ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa untuk solat Isyak. Dan pada waktu solat Isyak itu, lepas solat Isyak, Sayyidina Umar sujud syukur dekat Baitul Maqdis, bangun pada sujud syukur. Habis solat Isyak ni, bangun pada solat syukur, azan subuh. Sujud syukur sahaja ni. Faham tak? Kita sujud syukur ni berapa minit? Seminit pun tak sampai, tu pun rasa lenguh dah kepala, kan? Beza tak kita punya ibadat dengan Sayyidina Umar punya ibadat? Macam mana Nabi SAW didik Sayyidina Umar untuk menjaga ibadat dia. Dalam sujud pun boleh daripada pukul apa? Daripada lepas Isyak bangun tu dah subuh. Kita tak. Solat Isyak pun dah turun. Okey, habis dah nak tidur ni. Kan? Nampak? Ni sujud sahaja dah daripada malam ke nak ke pagi dah. Jadi kita beza tak kita punya amalan dengan kita Sayyidina Umar punya amalan. Jadi pastikan kita lepas ni, apa yang kita amalan kita buat, pastikan ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa yang kita baca itu adalah ada dalam kita punya fikiran untuk dapatkan khusyuk dalam semayang, ibadat kita dan sebagainya. Okey, kita kena buka balik buku-buku, buka balik apa yang Nabi ajar, macam mana cara Nabi ajar, kena kenal balik apa yang kita nak buat ni, pastikan amalan-amalan kita ini betul-betul ikut apa yang Nabi suruh. Okey?
Jadi itulah secara kesimpulan. Dan ternyata lepas dibangun, lepas subuh, solat subuh tu, lepas solat subuh, maka di situlah waktunya ialah terimanya Sayyidina Umar bin Khattab daripada padri itu untuk menerima kunci Baitul Maqdis. Dan benar kata padri itu, apa yang saya tengok dalam pemimpin Islam ini ada yang telah tertulis daripada buku yang itu, buku apa yang kalau masih Al-Injil silap saya. Okey, Al-Injil ada yang tertulis benda ini dalam buku ini sama dengan apa yang berlaku hari ini, iaitu seorang pemimpin yang adil, Muslim, dan sampai masuk kota ini dalam keadaan berjalan kaki dan khadim dia berada di atas unta dan juga mempunyai 17 jahitan dekat bajunya dan sangat humble lah. Itu maksud dia. Okey. Jadi akhir sekali Ustaz nak apa? Ustaz nak kita amalkan satu benda kecil sahaja. Benda ni agak simple, iaitu memberi salam. Kenapa? Sebab kita nak jaga kita dengan orang-orang Islam yang lain. Okey, 11.30 pun tak habis ni. Okey, nak jaga diri kita dengan orang-orang Islam yang lain. Janganlah sebabkan awak tak kenal saya tak kenal awak, tak boleh bagi salam. Kan ni tak, kita pergi kat mall, tiba-tiba Ustaz jumpa dengan orang tak kenal, dia pun tengok Ustaz, tengok balik kan. Ustaz pun senyum, Assalamualaikum. Kan, dia pun tengok. Apa hal? Dia jawab gitu kat Ustaz. Kenal ke? Kan? Betul, memang tak kenal, tapi tolonglah amalkan budaya assalam ini. Kenapa? Sebab nak menjaga kita punya keharmonian antara seorang Muslim dengan orang Muslim yang lain. Lagi-lagi kita nanti kat kampus nanti kan, amalkan je bagi salam. Dekat Gombak, Alhamdulillah, saya tengok kalau kita selisih dengan siapa-siapa, biasa akan bagi salam. Lagi-lagi kalau dengan orang Arab kan. Kalau orang Melayu, kalau yang kenal, memanglah salam lagi, salam berpeluk bagai kan. Tapi kalau untuk kita dekat CFS ni, amalkan je bagi salam. Bagi salam kepada kita yang kawan kita. Tak kenal pun tak apa, selisih. Salam. Lagi-lagi kalau jumpa dengan lecturer korang kan, lagilah korang kena bagi salam kan. Okey, so amalkanlah memberi salam. Terus ada satu lagi ni point ni. Okey, ni pengatur akhir zaman. Biarlah, tak apalah, Ustaz rasa benda ni mungkin tak bagi Ustaz baca macam tu sajalah. Itu hadis Nabi berkaitan dengan penyakit yang akan wujud di akhir zaman, iaitu satu, terlalu banyak bersukaria, iaitu lawalah yang melalaikan, terlalu mewah, okey, mengumpul harta sebanyak mungkin. Ini benda ni seolah-olah korang mengumpul harta ni untuk masa depan korang lah nanti kan. Jangan terlalu orang kata tamak untuk mengumpul harta. Benda-benda ni adalah, yalah, korang mati nanti pun tinggal je benda-benda gitu. Faham tak? So pastikan banyak bersedekah, banyak membuat amal-amal jariah untuk yang akan datang. Penipuan dalam merebut harta, ini biasa dalam bab al-miras dan sebagainya. Okey, dan saling memarahi, macam itulah. Sebab kita tak ada orang kata apa, senyum, al-ibtisamatu sadaqah kan, iaitu tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah, iaitu senyum kamu kepada saudara Islam kamu ni adalah satu sedekah. Jadi kamu kena senyumlah. Kalau dah tak ada senyum, main tengok kan, selisih orang muka masam kan, macam makan tak cukup dan sebagainya. Jadi itu adalah saling memarahilah. Okay, dengki-mendengki, zalim satu antara lain. Ini perkara-perkara yang akan ada pada zaman-zaman kita. Jadi kita kena alert dan ingat benda-benda ini supaya kita jauh daripada perkara-perkara yang macam tu. Okay? Dan ini adalah satu daripada pesanan pada Nabi Muhammad SAW kepada sahabat dia. Okay? So saya rasa itu sahaja kot daripada Ustaz. Semoga apa yang saya sampaikan adalah memberi kesan pada diri kita. Lagi-lagi Ustaz sendiri pun sama jugalah. Kita kan manusia kan mungkin mudah terlupa. Okey, dan banyakkan berselawat kepada Nabi Muhammad SAW lagi-lagi pada hari ini, iaitu hari kelahiran Nabi kita Sayyidina Muhammad SAW. Contohi jalan perjalanan Nabi dan contohi semua amalan-amalan dan sunat yang Nabi berikan. Okey, dan kalau kita macam tak tahu macam mana nak bandingkan apa yang Nabi ajar dengan apa yang ada sekarang, kita tengok pada cerita-cerita sahabat Nabi, macam mana mereka meneruskan kehidupan selepas wafat Nabi dan sebagainya. Itulah cara ataupun itulah orang kata amalan hidup yang paling hampir dengan apa yang Nabi ajar berbanding pada sekarang. Okey. So saya rasa itu saja. Apa yang baik itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang buruk itu adalah kelemahan pada
diri Ustaz sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz Ahmad Faizuddin di atas perkongsiannya yang sangat bermanfaat tentang Rasulullah SAW. Seterusnya kita akan teruskan dengan sesi soal dan jawab. Soalan boleh ditanya di comment section di YouTube dan juga di Zoom meeting. Dan kita dah ada satu soalan di YouTube. Soalannya ialah, apakah sunnah terbesar Rasulullah SAW? Sunnah terbesar. Ya, macam mana Ustaz nak masuk balik? Ustaz dah stop share screen ke belum? Belum Ustaz. Okey. Ada sekarang. Okey, sunnah terbesar. Sunnah terbesar Nabi Muhammad SAW. Actually apa yang Nabi sampaikan daripada amalan semua ni adalah sunnah-sunnah Nabi. Nak kata yang terbesar tu actually tak ada perbandingan antara satu sama lain. Tapi dia adalah sunnah, orang kata sunnah muakkad dan sebagainya kan. Itu sunnah yang kita alu-alukan untuk buat, sunnah yang orang kata jarang-jarang kita boleh buat dan sebagainya. Kalau nak letakkan ada sunnah besar, sunnah kecil itu Ustaz tak rasa macam itu cara untuk kita nak menilai amalan sunnah. Sebab amalan sunnah ini adalah macam mana? Iaitu kalau kita buat, kita dapat pahala. Tak buat, tak dapat pahala. Tapi tak dapat dosa. Jadi bagi Ustaz tak letak untuk sunat apa yang Nabi, apa sunat-sunat Nabi ni kita nak letak ni besar ni kecil. Ustaz tak letak macam tu. Ustaz letak semua sunat yang datang pada Nabi Muhammad SAW, pastikan ialah sunat yang betul-betul ada hadis, ada perawinya dan betul-betul datang pada Nabi, kita amalkan. Dan kalau benda ni ada orang kata syak atau confused, macam contoh isu-isu baca talqin, tahlil dan sebagainya ni, kita tengok refer kepada ustaz yang mempunyai dalil yang sahih ataupun dalil yang orang kata boleh nak buat benda demikian. Itu saja. Ustaz tak rasa macam kita nak letak mana besar mana kecil. Kalau tak besar kecil, nanti apa yang akan berlaku? Kita buat yang besar je lah, yang kecil kita tinggal. Sedangkan yang kecil pun ada pahala, yang besar pun ada pahala yang sama. Itu saja. Itu saja Ustaz. Syukran. Okey, soalan kedua. Dekat Facebook ada satu program yang dijalankan, program game PUBG yang bersempena dengan Hari Maulidur Rasul. Jadi apa pendapat Ustaz? Adakah program ni salah ataupun ianya sebenarnya bagus untuk menggalakkan anak-anak muda menyambut Maulidur Rasul? Okey, menarik kat soalan ni. Okey, PUBG. Satu kita tengok PUBG ni direka oleh siapa tau. PUBG ni direka oleh orang bukan Islam dan mempunyai unsur-unsur yang lari daripada agama kita. Contoh adalah dalam dia punya tempat-tempat kawasan yang dia nak pergi berperang dorang sama dorang tu kan. Ada yang menunjukkan kita berperang dekat dekat Makkah, ada yang berdiri di atas sejadah dan sebagainya. Actually benda ni lari dan bukan dalam agama kita. Cara kita menyambut Maulid Rasul ialah kita memperingati Nabi. Bukan kita main game. Main game ini secara salah atau untuk menyambut Maulid Rasul. Bukan, salah. Kecuali kalau dalam PUBG tu, okey, bismillahirrahmanirrahim, mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita mulakan, semua boleh angkat tangan dan sebagainya. Ustaz mungkin boleh terima, tapi Ustaz tahu confirm bila masuk PUBG yang pakai tak cukup pun ada. Actually pakai tu kartun, tapi kartun tu melambangkan orang yang ada tau. Faham tak? Pakaian tak cukup, rambut bergulung dan sebagainya kan. Lepas tu pergi berperang. Dalam berperang tu kalau kamu dibunuh, apa yang kamu cakap? Astaghfirullah, Allahu Akbar, saya mati. Tak ada. Kamu jawab, dia ni bunuh aku. Keluarlah binatang-binatang yang tak pada hutan tu kan. Itu masalah. So salah tu kalau nak menyambut dengan bermain PUBG untuk sambutan Maulid Rasul. Okey, saya tak kurang setujulah untuk benda ni. Kalau kuis, macam contoh nak buat kuis berkaitan dengan Nabi, Ustaz setuju. Mungkin boleh. Asal lagi suka benda-benda gitu. Okey, itu saja pada Ustaz lah. Syukran. Soalan ketiga, kalau ibadah kita kena buat berdasarkan apa yang Nabi buat. Jadi adakah kalau kita buat ibadah yang Nabi tak buat, contohnya zikir-zikir yang tidak tersabit daripada Nabi tu, adakah ia dikira bid'ah
sebab kita buat untuk pahala. Okey, sebab itulah kita kalau tengok dalam bab Imam Syafi'i, bid'ah ni ada dua. Bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah. Bid'ah hasanah ni ialah benda Nabi tak buat, dulu benda tak pernah buat, tak buat. Tapi bila mana bid'ah sayyi'ah ni ialah bid'ah yang membawa kepada benda keburukan tau. Ni isu actually, okey. So kita mati sampai sini lah ya. Okey, so jadi apa bid'ah hasanah ni? Bid'ah hasanah ni ialah satu bid'ah yang kita buat tapi isi-isi dia katakanlah berkaitan dengan zikir kan. Kalau macam qasidah dan sebagainya kan. Nak kata salah tak boleh sebab bukan, memang betul Nabi tak suruh, tapi dalam qasidah ini, contohlah qasidah atau zikir tu mempunyai pujian pada Nabi, mempunyai tauhid iaitu yang mengatakan Allah satu dan sebagainya, mempunyai selawat, mempunyai benda-benda yang mengingatkan kita kepada Allah, maka tak ada apa masalah, dikategorikan sebagai bid'ah hasanah. Tapi kalau benda ni kita baca-baca sekali keluar pasal aliran Syiah dan sebagainya, maka itu adalah kategori bid'ah sayyi'ah sebab dia akan merosakkan akidah kita dan sebagainya. Jadi kita kena straight pada orang kata pengisian lah. Jangan kita macam saat kita dah tahu benda ni bid'ah, kita main follow je. Jangan, tak boleh. Kita kena tahu apa pengisian dalam tu. Lepas tu kita kena faham qasidah. Biasanya kan kalau qasidah sama zikir, selawat dan lagi-lagi, kita akan ada bahasa Arab dia dan bahasa Melayu dia. Tengok terjemahan dia macam mana. Kalau lari akidah, maka jauhkanlah pada benda-benda gini. Okay, kalau setakat macam tahlil kan sebagainya macam la ilaha illallah. Kita dah mention la ilaha illallah. Kan tiada Tuhan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas kita hayati benda tu. Maka benda ni akan bersihkan hati kita. Tak perlu pun macam nak kata ni bid'ah ni Nabi tak buat dan sebagainya. Allahu Akbar. Tak semestinya sampai level tu. Okey, jangan. Kalau benda tu pengisian dia cantik, pengisian dia membawa kepada penyucian hati, teruskanlah, tak ada masalah. Itu saja. Soalan seterusnya, macam mana kita nak berhadapan dengan orang yang menghina Rasulullah? Orang yang menghina Rasulullah. Okey, sebenarnya kan orang menghina Rasulullah ni biasanya orang yang bukan Muslim sebab dia tak kenal Nabi, tak kenal sifat dia. Itu perkara yang pertama tau. Dan yang kedua ialah orang yang menghina Rasulullah ni sebab dia orang kata tak buka cerita Nabi macam mana dia berjuang. Actually cakap kat dia, anggaplah Nabi ni ataupun orang yang kamu nak hina ni sebagai seorang pejuang dalam movie tau. Kamu buka cerita dia, kamu baca dulu cerita dia, nak hadap dia. Sebelum kamu nak judge dia, kamu baca cerita dia dulu. Baru kamu, kalau kamu rasa puas hati untuk nak hina dia, hinalah. Kalau kamu rasa tak, maka insya-Allah lah dia akan diberikan hidayah daripada cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tak rasa kita macam nak lawan dengan dia. Lawan dia memang kita tak akan menang. Sebab apa? Kita seolah macam lawan dengan orang jahil. Sebab biasanya orang menghina Nabi macam saya katalah, orang yang tak kenal Nabi, orang yang bukan Muslim itu sendiri. Akidah dia lain. Okey, so cakap kat dia, cuba kamu baca cerita Nabi. Anggaplah, jangan anggap dia sebagai Nabi ataupun apa-apa. Anggap dia sebagai seorang hero dalam satu movie atau dalam buku itu. Baca pasal dia dan awak gunakan otak yang ada yang diberikan oleh Tuhan kamu itu untuk menilai sendiri perlu dihina ataupun perlu dipuji. Itu saja Ustaz boleh kata. Okey, itu saja. Soalan seterusnya dari YouTube. Betul ke ada hadis yang kata antara tanda kiamat ialah umat Islam hanya memberi salam kepada orang yang dikenali sahaja? Actually tak ada dalam hadis pasal benda ni. Tak ada pun yang riwayat sahih pasal yang kita akan hanya beri salam pada orang kenal. Cuma mungkin kita akan menyombong, itu adalah tanda-tanda akhir zaman. Mungkin itulah yang dimaksudkan kot. Ataupun apa yang statement yang diberikan pasal salam hanya orang kenal ni, apa yang statement yang diberikan ini adalah mungkin huraian daripada pada sombong itu, iaitu at-ta'ali mabaina at-ta'ali, apa dia punya ayat dia tu, iaitu kita hanya macam menyombong lah antara sama-sama kita, yang kaya sama-sama kaya, yang miskin sama-sama miskin. Itu mungkinlah yang akan berlaku setelah hasil pada itu. So macam orang kaya bagi salam pada orang kaya saja, orang miskin sama-sama orang miskin. Tapi kita kena elakkanlah pada benda tu. Mungkin itu adalah satu orang kata punca untuk keluarkan tanda-tanda akhir zaman. Itu saja. Soalan seterusnya,
Tapi sebelum tu, orang-orang dalam